A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridwaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita, bahkan ditambah lagi. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan teruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahmatullah alaih. Muka surat 180 sedap. Ada pemartabat yang kedua tu martabat yang kedua kita ambil dari mula tu Qala musannif rahmatullah alaih. Ada pun martabat yang kedua, maka iaitu ilmu tasawuf yang sangat manfaat bagi orang yang mutawassit. Mutawassit ini orang yang berada pada tahapan sederhana, pertengahan dalam menghayati tasawuf. Jadi ulama tasawuf ni dia telah bahagi orang-orang yang nak menghayati ilmu ini kepada 3 tahapan lah. Satunya disebut mubtadi, orang yang berada pada peringkat permulaan. Yang kedua, orang yang mutawassit, orang yang berada peringkat pertengahan. Dan yang ketiga ni disebut sebagai al-wasil ataupun al-muntahi, orang yang sudah sampai kepada kemuncak ataupun mencapai matlamat, maksud atau kesudahan bagi ilmu tasawuf ni. Jadi inilah 3 tahapan yang dibahagi oleh ulama tasawuf. Baik, ukuran kepada 3 tahapan ni apa? Saya kena ulang acak kali supaya kita tidak keliru dalam memahami apa yang akan dijelaskan ni. Ukuran tahap pertama ni, permulaan mubtadi ni, mutawassit, pertengahan dan muntahi ni, bukan dari segi keluasan dan kedalaman ilmu dia tu. Itu bukan ukuran kepada mubtadi ataupun mutawassit ataupun muntahi. Bukan kerana dia ni alim atau tak alim. Bukan ukuran tu. Tapi ukurannya adalah sejauh mana dia berjaya menyuci bersihkan hati dia tu daripada sifat-sifat buruk. Jadi seseorang yang alim itu belum tentu dia berada pada tahap pertengahan, apatah lagi muntahi. Boleh jadi dia berada pada peringkat permulaan, mubtadi, sekalipun dia merupakan alim ulama besar, orang yang tahu serba-serbi tentang kitab-kitab. Sebab ukuran dalam tasawuf ni, mubtadi, mutawassit, muntahi ni bukan pada kealiman, tapi sejauh mana dia berjaya mengikis sifat-sifat buruk dari dalam hati dia.
Jadi ada kemungkinan seorang yang alim tapi martabatnya mubtadi, dan ada kemungkinan seseorang itu dah alim mana, mungkin dia tahu kewajipan-kewajipan asasnya agama, tapi tahapan dia ada kemungkinan menjadi mutawasid atau muntahi. Ada kemungkinan. Sebab ukur orang ni permulaan, pertengahan dan kesudahan ni bukan kepada kedalaman dan keluasan ilmu dia tu, tapi sejauh mana dia berjaya menyuci bersihkan hati dia tu. Ini ukuran. Maka sebab itu jangan kita keliru apabila Syekh Abdul Samad ini menyenaraikan kitab-kitab. Di sinilah sebahagian alim-alim kita keliru dalam bab ini, kerana dia keliru dalam pembahagian mubtadi, mutawasid dan muntahi ini. Kalau kita tengok apa yang telah dijelaskan pada tahapan yang pertama sebelum ni, yang disebut oleh Syekh Abdul Samad tentang peringkat mubtadi itu, kitab-kitab yang disenaraikan tu sebahagiannya tu kitab yang tinggi, termasuk Ihya Ulumuddin tu disenaraikan kitab peringkat mubtadi, padahal kitab tu payah. Risalah Kusyairiyah, Al-Lumah, Awariful Ma'arif, semua kitab-kitab ni disenaraikan oleh Syekh Abdul Samad pada tahap mubtadi. Padahal kalau orang mengaji kitab lah, dia tahu kitab ni bukan kitab ringan, kitab berat, kitab payah. Tapi kenapa Syekh Abdul Samad menyenaraikan kitab-kitab tu pada tahap mubtadi? Sebab lihat yang menjadi pengukurnya tu bukan pada kitab tu, tapi sudut bahasang dia, huraian dia tu. Maka kitab-kitab Ihya, Awariful Ma'arif dan sebagainya itu ditarafkan, diletak pada tahap mubtadi. Padahal kitab ni kitab payah, kitab besar, kitab tinggi. Orang mengaji kitab ni kitab tinggi, tapi Syekh Abdul Samad letak pada tahap mubtadi dan tasawuf. Sebab apa? Dia membahaskan ilmu tentang tata cara nak mengenal, nak memahami. Sekalipun kitab tu kitab besar, payung. Adapun tahap mutawasid ini kita akan tengok senarai kitab dia, supaya kita tak keliru. Jadi saya jelaskan ini, mana mubtadi, mana mutawasid, mana muntahi ini, sebab orang kita banyak keliru sini. Keliru dalam memahami tahap-tahapan ini. Diukur pada kita, setengah orang kita ni tahap mubtadi, mutawasid ni dia tengok alim dan alim. Itu salah. Itu ukuran yang salah. Ni dah alim mana, dah mengaji mana, mubtadi, tak salah. Dia mengaji tinggi, banyak faham kita mutawasid, muntahi, salah. Itu bukan ukuran dia. Jadi mubtadi dan mubtadi ni sejauh mana dia berjaya menyuci bersih hati dia tu dari sifat buruk. Itu ukuran dia. Maka sebab itu kitab-kitab yang sesuai dengan dia tu disenaraikanlah. Ini supaya orang tidak keliru. Baik, tengok. Yang mempunyai hati. Jadi mutawasid ini, kata Syekh Abdul Samad, orang yang ada hati. Maksud orang yang ada hati ini, orang yang sudah dapat menguasai hatinya, orang yang sudah dapat membersihkan hati dia. Itu maksud mempunyai hati. Dia sudah ada hati, yakni hati yang sudah bersih. Itu dikatakan sebagai mutawasid. Maksudnya dia sudah berjaya mengikis sifat-sifat buruk seperti riya, ujub, takabur, semua hasad dengki, khianat, iri hati, sombong dan macam-macam lagi lah. Buruk sangka, sifat-sifat buruk tu dia kikis, dapat mengikis dia, dapat membuang dia tu. Maka sekiranya sifat-sifat buruk mazmumah tadi tu berjaya dibuang, maka dia akan bertukar menjadi mutawasid, sekalipun dia tak alim mana. Itu ukuran. Yang mempunyai hati tadilah, yakni yang sudah memiliki hati yang murni, yang agak bersih, yakni orang yang telah sampai suluknya itu, yakni suluk ni perjalanan hati dia tu. Perjalanan hati macam mana? Hati kita ni dia macam badang juga.
Kalau badan kita ni ada gerakan dia, itu dinamakan syariat. Badan kita semayang, bermula dengan takbir, lepas tu pergi ke rokok, sujud, itu gerak badan kita. Itu syariat. Hati manusia ni dia ada gerak dia kot. Gerak dia tu. Gerak hati tu panggil suluk. Perjalanan hati dia. Daripada lupa menjadi ingat. Daripada tidak khusyuk menjadi khusyuk. Daripada cenderung kepada perbuatan buruk kepada cenderung kepada kebaikan. Itu perjalanan hati dia tu. Itu dinamakan suluk. Yang telah sampai suluknya itu kepada pertengahan jalan ilmu tarekat. Perjalanan hati dia tu sudah sampai ke tahap pertengahan. Bagaimana? Iaitu perjalanan hati dia tu berjaya membuang sifat buruk, sifat riya, tukar menjadi ikhlas, sifat takabur terbuang sehingga menjadi tawadhu, sifat iri hati, hasad dengki ke orang terbuang sehingga menjadi senang tengok orang dapat nikmat, suka hati dan tidak menaruh apa-apa dendam, apa-apa kedengkian, apa-apa sifat buruk tak ada, dibuang, cabut. Itu orang sudah mencapai pada tahapan mutawasit, pertengahan. Iaitu orang yang telah dibukakan Allah Ta'ala dengan berkat suluknya itu, berkat perjalanan hati dia itu, usaha mujahadah dia untuk menggerakkan hati dia itu, menjalankan hati dia itu, berkatnya itu dibukakan Allah Ta'ala dengan berkat suluknya itu, dan dengan berkat dia membanyakkan aurat, berkat dia mengamalkan amalan wirid-wirid, zikir-zikir yang diajar oleh guru dia tu, dan dengan membanyakkan zikrullah, membanyakkan wirid, membanyakkan zikir. Apa beza antara wirid dengan zikir? Dari satu segi, semuanya tu orang panggil zikir belaka. Secara umum, wirid, zikir. Zikir pun zikir juga. Tapi secara khususnya, wirid ni bacaan-bacaan. Seperti bacaan-bacaan yang agak panjang-panjang lah. Salawat-salawat yang panjang, wirid-wirid yang panjang, itu orang panggil wirid. Adapun zikir, ingatan. Zikir yang sifatnya mengingat Allah semata-mata. Itu zikir. Ghalibnya kalau zikir ni dalam istilah tasawuf merujuk kepada nafi dan isbat ataupun isbat semata-mata. Itu zikir. Adapun bacaan-bacaan yang panjang, ayat-ayat Al-Kursi, Al-Asma'ul Husna ataupun maksurat ke ratibul haddad ke ratik-ratik dia tu, semua tu panggil wirid, aurat, bacaan-bacaan yang terkandung di dalam tu selawat, yang terkandung di dalam tu zikir-zikir, tasbih, ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Himpunan-himpunan bacaan tu orang panggil wirid. Adapun zikir, ingatan semata-mata kepada Allah. Jadi dengan berkat dia membanyakkan wirid, dia mengamalkan wirid-wirid tadi tu, amalan-amalan yang dia belajar dari guru dia, kemudian zikir-zikir khusus yang dia ambil dari guru dia tu, maka akan hatinya, dibukakan hatinya berkat amalan-amalan ni. Maka Allah Ta'ala buka pintu hati dia dengan nur iman. Allah Ta'ala campur ke dalam hati dia, buka hijab hati dia tu adalah nur iman. Apa itu nur iman? Iman dia tu bertukar daripada dia mentasdik, mempercayai tentang kebenaran Allah sehingga merasai. Itu panggil nur. Mula terasa. Selama ni dia yakin ada Allah. Allah Maha Kuasa, bukan tak yakin. Dia belajar ilmu usuluddin, dia tahu Allah Ta'ala tu ada. Dalilnya begitu begini. Allah Ta'ala Maha Kuasa, dalilnya begitu begini. Dia yakin. Tak aku. Tapi tidak mencapai tahap terasa di hati dia tu benarnya ada Allah, benarnya kekuasaan Allah. Bila Allah Ta'ala berikan nur ini dengan berkat amalan dia tu, Allah Ta'ala beri nur ke dalam hati dia, terbuka hijab hatinya, mula terasa Allah benar. Jadi asah itikad kita tu orang panggil tasdik.
tasdik istilahnya, istilah kita membenarkan, mempercayai. Dan bahagian tu tahap tu orang panggil i'tiqad, orang dah panggil makrifat. Sekalipun pengetahuan tu orang panggil makrifat, tapi tahap tu orang dah panggil tahap makrifat, orang panggil tahap i'tiqad. Apabila hati dia mula terbuka hijab, dapat menimbul nur ilahi, sehingga yakinnya bertambah dan menimbulkan rasa benarnya Allah Subhanahu Wa Taala ni, baru dia dinamakan makrifat. Cuma makrifat ni dia banyak tahapnya, tapi bermula dari situ, daripada keyakinan tadi tu mula tumbuh dalam hati sehingga terasa benar. Hati dia mula dapat melihat secara yang lebih yakin, secara yang lebih jelas tentang kebenaran Allah, sehingga menimbulkan rasa dalam hati, rasa benarnya. Sebelum ini meyakini benarnya. Itu beza situ. Jadi kenapa mula terasa kebenaran Allah Ta'ala ni? Kerana ada nur Allah Ta'ala suluh dalam hati dia tu. Ibaratnya beginilah, dalam keadaan bilik ni gelap sikit, kita nampaklah ada orang, tapi tak jam, tapi yakinlah ada orang, cuma tak kenal orang. Sebab apa? Cahaya tak cukup terang. Nampaklah orang-orang, tapi tak kenal siapa dia. Tahulah orang, kita tahu ada orang, dan yang ada tu adalah orang, bukan benda lain. Yakin, tak ragu. Tapi bila buka lampu terang sikit, kenal orang ni. Itu, oh dia kenal, terang je lah. Sebelum ni meyakini ada sesuatu, dan yang sesuatu itu orang, bukan benda lain. Tak ragu. Tapi cahaya tu tak cukup terang. Bila cahaya terang sikit, kenal orang ni. Oh dia, rupanya anak dia. Timbul perasaan, anak dia, dia suka. Ayah dia, dia hormat. Timbul perasaan. Sebab apa? Dia kenal molek. Tapi masa tengok orang tu, dia tak kenal pada ayah dia, anak dia. Tapi tak timbul rasa tu sebab dia tak cang molek. Bila dia cang molek, anak dia selama ni dia sayang sangat, ayah dia rupanya dia berahi sangat. Mula timbul rasa. Sebab apa? Dia cang molek. Itu contoh tamsilan mudah. Bermula makrifat di situ. Beza antara i'tiqad tauhid dengan makrifat tasawuf. Dengan nur iman, dibukakan hatinya dengan nur iman, dan dengan ainut taqwa, dengan ain taqwa, hakikat taqwa. Ainin hakikat taqwa. Dah apa benda hakikat taqwa? Taqwa yang biasa kita faham, melaksanakan yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang, taqwa lah. Dan itulah yang dipesan di dalam khutbah-khutbah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Lalu ditafsirkan sikit, dijelaskan dengan mana? Dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu umum, takwa yang umum. Tapi tasawuf, seperti Al-Imam Al-Ghazali dan lain-lainlah, mereka telah memperincikan takwa itu sehingga tahu mana bahagian zahir dia, mana bahagian batin dia. Hak tadi itu bertakwa kepada Allah umum, mencakupi. Kita dah nampak bahagian dia tu. Jadi ulama tasawuf memecahkan bahagian-bahagian tu supaya kita faham mana bahagian zahir takwa, mana bahagian batin takwa. Nak faham ain takwa ni, batin takwa, hakikat takwa. Jadi ulama tasawuf pecah. Lalu mereka kata, yang bersifat amalan ni kita buat, kita semayang, kita puasa, yang bersifat amalan zahir ni, maka itu dinamakan takwa peringkat pertama, takwa zahir. Adapun takwa yang kedua ni, takwa yang dinamakan takwa batin, takwa hati, iaitu yang merupakan apa yang tertanam dalam hati kita tu, perasaan khusyuk, takut kepada Allah, harap kepada Dia, surah kepadanya, ingat kepadanya. Itu
bahagian dalam perasaan kita tu, itu dia makan takwa batin. Dan takwa batin ini ada yang lebih dalam lagi daripada itu, iaitu hati yang bulat pergantungannya kepada Allah sehingga tidak lagi kepada yang lain, yang hanya melihat kebenaran Allah, yang lain sudah dilihat, sudah tidak ada apa-apa lagi. Itu hakikat yang batin lagi. Maka ulama tasawuf dia pecah bahagian-bahagian ini supaya tahu mana bahagian zahir, mana bahagian batin. Dan ulama tasawuf dia pecah bahagian-bahagian ini yang ambil mana, direka ke mana. Semua ini ditunjukkan oleh dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Baik, sebagai contoh mengenai takwa ini, Nabi ada bersabda, at-taqwa hahuna. Tengok, Nabi tunjuk ke bahagian dada dia sebelah kiri. At-taqwa hahuna, di sini takwa, kata. Di sini takwanya, kata Nabi. Nabi tunjuk 3 kali. Dah mana bahagian tangan? Kita semayang kan pakai anggota tangan, badan. Dah mana bahagian tu? Nabi kata ni takwa di sini, takwa di sini. Itu merujuk kepada takwa yang batin tadi itu. Jadi ulama tasawuf dia memecahkan takwa kepada zahir, batin, dan yang lebih batin lagi sebenarnya ditunjukkan oleh dari Al-Quran dan hadis, dipedomankan oleh Al-Quran dan hadis. Cuma kita ni, kerana kita ni bukan ahli dalam bidang tu, tak nampak lah. Dan ulama tasawuf dia kaji bidang ni, dia tengok dari Allah Ta'ala tunjuklah ke dia ilmu tu. Saya jelaskan ini supaya orang tidak menyangka ulama tasawuf ni pandang reka je. Oh, dia reka benda tu, dia reka benda ni. Jadi saya cuba nak jelaskan apa-apa yang dijelaskan tasawuf tu ada sandaran dia, ada dalil dia. Al-Quran pun ada, hadis pun ada. Itu contoh je lah. Kerana tak nak memanjangkan perkara itu. Jadi dengan ain at-taqwa, hakikat takwa, yakni takwa yang menjadi perangai sifat bagi hati manusia, itu ain takwa, hakikat takwa. Dan memberi manfaat pula ia bagi orang yang muntahi, orang yang berada pada peringkat kesudahan. Juga memberi manfaat. Tasawuf ni untuk orang yang berada pada peringkat kesudahan. Kesudahan ni orang yang sudah mencapai maksud bertasawuf lah. Orang yang sudah mencapai hakikat tasawuf tu sendiri. Apa benda hakikatnya? Suci, bersih hati daripada yang lain daripada Allah. Itu hakikat tasawuf. Yang mempunyai roh. Apa erti yang mempunyai roh? Jadi orang yang sudah hati dia tu dari segi kebersihan dia sudah meningkat kebersihannya pada tahapan yang dinamakan roh. Sebelum ini hati meningkat kebersihannya pada tahap yang dinamakan qalbu, hati. Yang ini terbuang sifat-sifat buruk dia tu sehingga terganti dengan sifat-sifat baik. Peringkat itu dinamakan peringkat qalbu. Sudah ada qalbu, sudah ada hati. Ada hati ini dengan hati yang murni, yang bersih, yang terbuang sifat buruk mazmumah tadi itu semua. Terbuang riak dia itu, timbul ikhlas. Terbuang ghaflah, lupa, timbul ingat, hadir. Terbuang takabur itu, timbul tawadhu. Itu peringkat qalbu. Tapi peringkat roh ni pula macam mana? Dia bersih sikit lagi, iaitu Allah Ta'ala tingkatkan dia kepada peringkat roh sehingga hatinya itu mula dapat melihat rahsia-rahsia kebenaran Allah, af'alnya, sifatnya, rahsia zatnya. Hati mula melihat dan memahami secara lebih khusus tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang membawa hati ini cenderung terpaut ke dia. Sebab apa kita teringat ke orang? Sebab apa kita teringat ke, berasa teringat ke makanan yang sedap-sedap? Sebab kita nampak. Kita nampak orang ni comel, teringat ke dia, nok ke dia. Sebab apa kita teringat ke makanan-makanan
Hak sedap-sedap tu sebab kita teringat, kita tahu tentang kesedapan, kelazatan dia tu, tahu rasa sedap dia tu, lazat dia tu, nikmat dia tu dan sebagainya. Kita tahu benda tu. Jadi bila kita tengok, kita teringat, kita tenang lah. Maka demikian juga dengan Allah Ta'ala ni, apabila hati dia tu daripada peringkat kalbu meningkat kepada peringkat roh, tahapan bersih dia tu, pada peringkat tu dia dapat melihat rahsia-rahsia keagungan sifat Allah yang menjadikan hati dia tu tertarik ke dia, suka kepada Allah Ta'ala, nak ke Allah Ta'ala. Itu orang panggil peringkat roh. Kalau selama ni dia akan timbul pada watak lah. Kalau selama ni dia yakin kepada kekuasaan Allah, kewujudan Allah, kekuasaannya dan sebagainya, dia yakin. Tapi oleh kerana dia tak nampak secara yang lebih mendalam tentang rahsia sifat Allah Ta'ala tu, dalam keadaan dia yakin, dia tetap yakin lah adanya Allah Ta'ala, maha kuasanya Allah, tapi tak nampak secara halus terperinci benda tu menyebabkan makhluk tu lebih diutamakan di dalam hati dia, lebih diutamakan sebab musabab, dia lebih berpaut hatinya kepada sebab sesuatu perkara itu berbanding ketentuan Allah, berbanding kekuasaan Allah. Sebab apa? Dia tak nampak rahsia sifat-sifat Allah Ta'ala tu, tak nampak molek lagi. Tapi bila Allah Ta'ala tingkatkan hati dia tu ke peringkat roh lebih bersih lah, maksudnya pandangan hatinya lebih terang, sehingga nampak rahsia-rahsia keagungan Allah Ta'ala tu. Pada waktu itu Allah Ta'ala tu lebih diyakini daripada sebab sesuatu perkara itu. Contoh mudah, contoh macam sekarang kita hari ini ni, kita contoh mudah lah, hari ini zaman penyakit. Penyakit ini dia berkait dengan ubat. Dalam masa yang sama kita meyakini Allah Ta'ala lah maha penyembuh, dialah yang maha menjaga, dialah yang maha penyembuh. Jadi sekarang ni ada tiga perkara, ada penyakit, ada ubat. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala lah maha penyembuh, maha penjaga. Hak ni i'tikad, keyakinan. Hak ni sebab, penyakit dan ubat ni sebab. Adapun Allah Ta'ala maha penyembuh, maha penjaga, ini i'tikad, keyakinan, hakikat sebenar. Kita hari ni, oleh kerana peringkat kita tak sampai peringkat roh tu, tak nampak secara yang lebih mendalam tentang hakikat Allah Ta'ala lah yang menjaga, yang menyembuh tu, tak nampak molek. Tapi yakin. Bukan tak yakin. Sebab apa? Kita pandang pada satu tahapan je, tahapan qalbu. Kita membenarkan adanya Allah Ta'ala, dialah yang maha penyembuh, dialah yang maha menjaga. Yakin itu ada. Tapi tahapnya qalbu. Lalu macam mana keadaannya? Hati kita banyak berpaut pada obat ni. Kalau tak ada obat ni kita rasa bimbang. bimbang cemas. Pak kita ada obat. Sebab apa? Sebab pandangan batin kita ni tahap dia kalbu. Dia nak kata apa? Tahapan tu memang jadi gitu. Bukan tidak yakin kepada Allah, dia yakin. Tapi tahap kesucian hati dia tu, bila tahap kalbu, tetap dia akan paut banyak kepada sebab tu, obat tu. Dan ini tidak salah. Sebab apa? Kerana ada i'tikad tadi tu. Cuma oleh kerana pandangan mata hati tak terang molek, maka dia nampak obat lah lebih utamanya. Paut situ, tak ada obat, bimbang, susah hati. Dan ini bukan berarti batal iman dia, tidak batal. Cuma hati dia paut banyak sini sebab tak nampak, dia lebih nampak situ. Tapi bila kalbu dia tu dibersihkan lagi sehingga naik ke makam ruh tadi tu yang disebutkan tadi tu, dia mula nampak benarnya kekuasaan Allah. Benarnya dialah yang maha penyembuh, maha penjaga. Pada waktu tu kalau dia cari obat tak ada, dia tak rasa susah hati. Itu beza dia. Sebab apa? Kalbu dia ni lebih nampak Allah Ta'ala, kekuasaan dia, bahawa dialah yang maha menjaga, dialah penyembuh. Hak tu lebih jelas dilihat berbanding obat ni. Sebab apa? Kerana tahap pandangan hati dia tu sudah meningkat ke tahap ruh. Kita ni tak sampai situ. Kalbu percaya benda tu. Macam tadi lah, dalam keadaan lampu gelap sikit, nampak orang, percaya ada orang. Kan tak percaya, tapi tak kena molek, tak cang molek, maka tak timbullah perasaannya.
Tapi bila terang sikit, nampak jelas kita kenal orang tu siapa dia, orang yang ada hubungan dengan kita, orang yang kita suka, orang yang kita percaya. Timbul perasaan. Demikianlah bandingan tamsilan mudah. Maka di sini disebut bahawa bila seseorang tu dia ada hati, yakni memiliki hati yang bersih, itu peringkat mutawasid, pertengahan dalam tasawuf. Dan juga kalau dia meningkat lagi ke peringkat roh, itu dia bukan muntahi. Cuma ulama tasawuf ni setengahnya tu dia pecah lagi bahagian. Roh tu pula dia pecah lagi tahapan roh. Padahal setengah ulama dia pecah 3 je. Bawah macam kita ni aklu, akal, nafsu aklu, peringkat tahapan kita ni lah. Kalau dia bersih daripada sifat-sifat buruk tu, dinamakan peringkat qalbu. Lalu bersih lagi, qalbu tu pertengahan lah. Dia bersih lagi, dia naik ke peringkat ruh, peringkat kesudahan. Itu ma'rifat sungguh lah tu. Cuma setengah ulama peringkat akhir tu dia pecah lagi kepada sir, khafi, akhfa, tahapan-tahapan pecahan. Setengah ulama dia pecah 3 je. Kita di sini Imam Ghazali pecah 3 je. Atas sekali tu peringkat kesudahan ni disebut tahap roh. Pertengahan qalbu. Bawah ni nafsu dan akal, peringkat kita hari ni. Kita ada masih dikuasai oleh nafsu yang tebal, tapi ada akal. Kita percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, tapi pautan hati kita banyak berbau kepada yang lain. Dan ini tidak membatalkan, sebab ukuran iman dan iman ni tasdik dia, kepercayaan dia. Yang mempunyai ruh, yakni orang yang arifin, orang yang disebut sebagai arifin. Siapa dia arifin? Bahasa kita kau ahli makrifat lah. Orang yang sudah mencapai makrifat, yang sempurna, yang kukuh, yang teguh, yang telah suci hatinya itu daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Baik, kalau begitu apa beza antara peringkat pertengahan dengan kesudahan? Mutawasid dengan muntahi, dua-duanya bersih hati mereka. Hak bawah ni campur aduk jiwa kita ni, bercampur sifat mazmumah, tak bersih molek. Bukan tak ada sifat baik, ada, tapi hak buruk banyak juga. Jadi tengok atas peratusan lah. Ada orang 50 sifat baik, 50 sifat buruk. Ada orang 30 baik, 70 buruk. Ada orang 60 baik, 40 buruk. Itu peratusan, tapi semuanya tahap yang sama. Tapi bila dia berjaya membersihkan, dia akan jadi mutawasid, pertengahan, terbuang sifat-sifat buruk tu. Baik, jadi peringkat pertengahan dan kesudahan ini, mutawasid dan muntahi ini, kesudahan ini, dua-dua tu dianggap bersih. Tapi apa beza dua? Beza ni, hak pertama ni bersih daripada sifat-sifat buruk, bersih daripada sifat-sifat mazmumah. Sedangkan sifat-sifat mazmumah yang disebut tu dengan riya, dengan hasad, dengan sombong, dengan ujub, takabur, dengan iri, lepas tu dengan khianat, dengan bohong sangka, macam-macam tu terbuang, bersih. Tapi peringkat muntahi ni bersih dia peringkat lain sikit. Bersih bukan saja bersih dari sifat-sifat buruk ni, tapi bersih daripada pergantungan hati kepada yang lain. Pautan hati hanya kepada Allah. Itu beza dia. Peringkat pertengahan boleh, peringkat pertengahan pun dah nak comel dah kita ni. Itu pun boleh sebut wali dah. Kalau kita sampai tahap mutawasid itu boleh disebut wali. Ilmu lah, bukan untuk kita rasa aku ni tu wali dah. Jangan sampai gitu. Berasa gitu tu tak sampai lagi lah tu. Kalau berasa aku tu wali dah tu, memang tak sampai situ. Sebab wali ni orang yang mencapai, bukan orang yang mendakwa. Dia berada di situ dan kerana dia tidak mendakwa. Jadi kita jangan tengok untuk wali, nak cari tengok benda-benda pelik-pelik, jangan ukur situlah. Itu bukan ukuran yang tepat. Ukuran tengok atas benda pelik-pelik, tengok yang ngaji kitab benda, kitab tinggi rendah, itu bukan ukuran dia.
Ukuran kewalian sejauh mana salamatus sudur, jiwa dia, hati dia dibersihkan Allah daripada sifat-sifat buruk. Itu ukuran dia, ukuran kewalian. Kalau sebenarnya dia ngaji kitab pelik-pelik, itu bukan ukuran. Dia mahir kitab ni, dia pakar, itu bukan ukuran. Dia jadi alim tu, alim ni mengaji tu, mengajar itu bukan ukuran. Ukuran sejauh mana salamatus sudur, bersih jiwa dia tu daripada perkara tadi. Yani orang yang arifin, yani ahli ma'rifat, yang telah suci hatinya itu daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Maksudnya hati dia tu sudah tidak bergantung, tidak berharap, tidak ingat lagi selain daripada Allah. Ini memang kalau wali pun wali pekat tinggi lah. Maksudnya wali terpilih lah kalau ada bahasa ini. Jadi kita kalau dikurniakan Allah boleh pekat kedua pun alhamdulillah. Hak penting hak tu bersih daripada sifat-sifat buruk, bukan saja daripada perbuatan buruk, bahkan daripada sifat-sifat yang buruk. Hak mubtadi tu mungkin dia bersih daripada perbuatan yang buruk. Kalau dia mengaji, dia alim, tapi hati dia belum tentu bersih daripada sifat-sifat buruk. Tapi kalau dia mutawasid, insya-Allah bersih daripada perlakuan yang buruk, bahkan bersih daripada akhlak dan sifat-sifat yang buruk. Itu kita nak ukuran kita supaya apa? Supaya kita tidak menanggung beban di akhirat. Kerana dosa kita ni bukan zahir saja, perbuatan buruk kita tu, bahkan akhlak buruk kita pun dianggap dosa juga. Bahagian hak itulah Imam Syazili kata, man lam yataghalghal fi ilmina hadha mata wa huwa musirun 'alal kabair atau kama qala. Sesiapa yang tidak berkecimpung dalam ilmu kami ni, yakni ilmu tasawuf ni, tidak mengaji molek ilmu ni, dia mati dalam keadaan dia tidak sedar dia ni berkekalang dalam dosa besar. Kerana tadilah, kerana tidak berusaha nak buang sifat-sifat buruk. Dia fikir berbuat buruk ni perbuatan je. Dia dah curi, dia dah rapok, dia dah kata utuh kau orang, ingat tu je. Dia dah sedar dalam hati pun banyak sifat buruk, yang mana kalau ada dalam hati dia agak dosa juga. Dia dah apa? Itu kata Imam Syazili. Jadi dulu dia kena bersih. Kena kita belajar bersih perbuatan kita supaya tidak buat benda-benda yang dilarang. Baiki sikit-sikit, berusaha sikit-sikit. Sebagai manusia ni dah nak lari daripada salah. Ada molek, ada hari molek, ada hari terbabah. Tu biasalah. Tapi usaha kita nak baiki, nak betul. Hari ni Allah salah, banyak kata orang ini. Esok baiki, lusa buat pula. Memang itu tabiat. Perangai manusia ni dah nak lagi. Tapi yang penting kita ni berusaha untuk membetulkan diri. Mudah-mudahan ditolong oleh Allah, dipermudahkan, sehingga menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jarang orang sampai sedah je jadi molek lalu. Jarang orang. Itu ada, bukan tak ada, itu majzub lah. Orang yang ditarik, orang yang diberi kurnia hidayah khusus oleh Allah ada. Tapi olehnya orang berusaha sikit-sikit, terbuang sifat-sifat buruk, dapat ditinggalkan sikit-sikit, akhir sekali menjadi lebih baik, lebih baik. Ditinggalkan akhlak-akhlak yang buruk, perangai yang buruk, sehingga menjadi lebih terbaiki, lebih baik, lebih baik. Itu orang panggil perjalanan tu, keseluruhan perjalanan tu orang panggil suluk. Dan orang yang menempuh perjalanan tu dinamakan salik. Itu istilah di tasawuf. Dan sampai ia kepada maqam zauq, yakni keyakinan dia tu hatinya penuh dengan perasaan zauq, perasaan-perasaan iman. Iaitu perasaan iman macam mana? Mahabbah, kasih kepada Allah Ta'ala, cenderung hati dia suka kepada Allah Ta'ala, redha, syauq, rindu. Itu merupakan perasaan-perasaan iman. Al-unsu, mesra hati, ingat dengan Allah Ta'ala. Jadi perasaan-perasaan inilah yang akan memenuhi hati orang yang macam ni. Maqam zauq, perasaan. Zauq ni perasaan. Jadi perkataan zauq ini luah.
Kalau kita terjemah perkataan zuk ni maknanya perasaan. Perasaan ni banyak perasaan. Tapi dalam istilah tasawuf, zuk yang dimaksudkan itu adalah perasaan yang berkaitan dengan keimanan. Bila dia yakin Allah Ta'ala yang mentakdir, yang menentukan segala kejadian, zuknya itu hati menjadi taslim, senang dengan ketentuan. Itu zuk dia tu. Merasa suka hati atas ketentuan Allah. Itu zuk. Jadi zuk dan tasawuf ni perasaan yang timbul daripada keteguhan, keyakinan tauhid dia tu. Itu zuk dan istilah tasawuf. Dan benda ni penting. Dia adalah pengukuh kepada iman. Itulah yang disebut dalam hadis Nabi. Zaqa ta'mal imani man radhiya billahi rabban. Akan merasai rasa iman. Jadi iman kita ni ada rasa je, rasa. Perasaan itulah yang akan mengukuhkan, akan menghidupkan iman. Kalau tidak, iman kita ni mati. Bukan tak ada iman, mati, statik. Panggil kerah kejung. Kalau kereta kau tayar kayu ataupun tayar mati tu, sakit habis tubuh-tubuh naik, kerasang mati. Tapi kalau dia ada zuk iman ni, dia tayar hidup ataupun tayar mahal, tak berasa mana, spering lagi. Itu contoh mudah. Jadi penghayatan agama tu menjadi lebih mendalam, penuh dengan kegembiraan, keyakinan. Itu tasawuf. Sebenarnya tasawuf nak ajar kita benda-benda gitulah, supaya kita dapat menghayati agama kita dengan penuh keyakinan, penuh kesukaan, penuh kebahagiaan. Itu tasawuf. Kita nak bawa kita menghayati agama dalam bentuk seperti itu, bukan penuh dengan kebencian, bukan penuh dengan permusuhan, bukan penuh dengan hal-hal yang buruk itu, bukan. Yang ini maqam ma'rifat. Ini dia makan maqam ma'rifat. Ma'rifat yang teguh lah. Sudah saya kata tadi, ma'rifat ni banyak tahap. Hak saya sebut, contohkan tadi itu permulaan ma'rifat. Mula timbul rasa dalam hati itu, hasil daripada keyakinan itu sudah dikira ma'rifat. Tapi permulaan, dia meningkat lagi, dia akan sampai ke tahap muntahi. Maka ma'rifat akan Allah Ta'ala dengan hakul yakin. Inilah yang dinamakan hakul yakin. Orang yang berada pada peringkat pertengahan tadi dinamakan ainul yakin. Peringkat awal tadi tu mubtadi dinamakan ilmul yakin. Itu kita tahu. Kalau kita nak tengok pembahagian ulama tasawuf ni dia banyak pembahagian dia tu. Tapi kalau kita faham molek, kita boleh hadu molek lah. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Itu dari aspek keyakinan, dari aspek tahapan mubtadi, mutawasid, muntahi. Jadi kalau kita faham molek, kita boleh siku benda tu. Tapi kalau kita tak faham molek, dia celaru, tak boleh nak siku. Dengan hakul yakin. Jadi peringkat muntahi ini dinamakan hakul yakin, keyakinan yang sebenar-benarnya. Keyakinan yang sebenar-benarnya iaitu macam mana? Contoh mudahlah, iaitu dia betul-betul meyakini yang hak wujud sebenar-benarnya ni, hak ada sungguh-sungguh ni Allah Ta'ala je. Hak lain tu pada dia tak ada dah. Itu hakul yakin. Itulah orang panggil wahdatul wujud. Yang orang kata sesat-sesat, salah-salah tu, sebenarnya hak tu ia tafsir kok lain. Hak sebenarnya itulah wahdatul wujud. Hakul yakin, dia yakin sungguh, hati dia betul-betul meyakini hak wujud sebenar ni Allah Ta'ala saja. Yang lain tak ada, dia tidak dianggap sebagai wujud pada tahapan ni. Itu dinamakan wahdatul wujud, keesaan Allah pada kewujudan zatnya. Bukan berarti manusia ni jadi Tuhan, manusia ni Tuhan menjelma dalam diri manusia, ataupun manusia ni bersatu menjadi Tuhan. Itu bukan. Itu bukan ajaran tasawuf, jauh sama sekali. Kalau ada pun itu ajaran kebatinan, bukan tasawuf. Tapi ada orang cuba menafsirkan tafsiran ini, lalu mereka nak katakan inilah pegangan tasawuf. Sama ada
sama ada orang ni dia salah faham, orang nak ukur tu salah faham, ataupun ajaran yang diukur tu ajaran salah, maka dia anggap tasawuf. Banyak saya dengar ada orang beri pandangan pengalaman dia kata tasawuf ni tak betul atas pengalaman dia. Pengalaman dia belajar dia tasawuf dak sembahyang, tasawuan dia main dak sembahyang. Jadi dia duk sangka tasawuf, sebab dia kata tasawuf dak betul, padahal yang ngaji tu bukan tasawuf. Kita tengok ada orang buat pengakuan lah, pengalaman nak kau kono-kono tasawuf ni dak betul atas pengalaman. Jadi pengalaman hak you jumpa tu pengalaman dak betul dah. Tapi dinilai itu sebagai tasawuf. Ini yang masalahnya sekarang. Tasawuf tu dia ada ilmu dia, ada kitab dia, ada ulama dia. Rujunglah ke dia. Jangan rujung orang tak tahu pokok perkara ataupun orang yang bercelaru itu dan ini. Memang tidak dinafikanlah. Orang Islam pun ada hak dulu, ada hak terbapak orang Islam sendiri. Maka janganlah kita ukur orang Islam ni. Nak ukur Islam tu tengok tahu orang. Orang ni tahu dia buat jahat, orang Islam kini rupanya nak buat pedoman buruknya Islam kan ada orang Islam buat salah. Janganlah gitu. Itu gaya berfikir yang sakit. Itu cara berfikir yang tak betul. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu Isya, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung pada minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi